Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan membincangkan tajuk kadar tindak balas. Kadar tindak balas didefinisikan sebagai perubahan yang berlaku pada kuantiti bahan, ataupun hasil bagi sesuatu tindak balas terhadap masa ataupun per unit masa. Okey, sebelum kita pergi lanjut, okey, marilah sama-sama kita saksikan satu eksperimen ringkas apa yang berlaku terhadap vitamin C soluble. Okey, jom kita saksikan. Okey, hari ini kita nak tengok satu eksperimen ringkas. Okey, ini adalah vitamin C ya. Vitamin C yang mengandungi zinc. Okey. Kita tengok apa berlaku kiranya vitamin C ni jadi masukkan ke dalam air. Okey, pembuatan berlaku. Okey, selamat bersua kembali. Okey, tadi kita dah tengok bagaimana vitamin C larut di dalam air. Okey, apa yang kita dapat perhatikan adalah kuantiti vitamin C. Vitamin C itu kita nampak daripada pepejal, lama-kelamaan dia akan dissolve di dalam air, dia akan larut di dalam air. Menyebabkan jisimnya semakin berkurang. Kemudian kita tengok juga apa yang berlaku terhadap pembuakan. Ia membebaskan gas, okey. Pembuakan tersebut membebaskan gas. Okey, jadi kita boleh ukur berapakah isi padu gas yang terhasil per unit masa. So, kalau kita tengok tadi, cikgu boleh manipulatekan keadaan tadi, sama ada cikgu boleh menggunakan air yang lebih panas, cikgu menggunakan air yang lebih banyak, cikgu menggunakan kuantiti vitamin C yang lebih banyak, ataupun cikgu boleh gunakan saiz vitamin C yang telah dihancurkan kemudian cikgu masukkan dalam tu. Okey, semua keadaan itu boleh memberikan kadar tindak balas vitamin C dengan air pada kadar yang berbeza. Ada yang larut lebih cepat, ada yang larut lambat sedikit. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas. Kadar tindak balas sekali lagi cikgu bagi tahu kat sini ialah ukuran kelajuannya berlaku sesuatu tindak balas, iaitu daripada bahan ini akan bertukar menjadi hasil. So kalau kita tengok tadi adalah gas lah, bubble gas. Okey. Semasa tindak balas berlaku, tadi kita tengok kuantiti bahan vitamin C tadi semakin berkurang dan kuantiti hasil semakin bertambah. Jadi yang kita nampak kuantiti gas yang terbebas. Okey. Bagaimanakah cara untuk kita menentukan kadar tindak balas bagi sesuatu tindak balas kimia? Sebab kita belajar kimia, kita konsentrate pada kimia lah. Okey, jadi tadi cikgu dah bagi tahu kadar tindak balas ni adalah dia berlaku pada perubahan kuantiti. Perubahan kuantiti per masa. Okey, per perubahan masa lah. So di sini inilah yang dikatakan formula bagi kadar tindak balas. So dalam kimia ni kita akan mempelajari 3 jenis kadar tindak balas yang kita akan pelajari, iaitu yang pertama kadar tindak balas purata keseluruhan. Di sini kita tengok adalah purata. So bila purata ni maksudnya bermula daripada kosong masa, bermula daripada masa kosong sehingga tindak balas selesai ya. Okey, sehingga tindak balas selesai. Okey.
Okey. Okey, contoh Contoh di sini, katakanlah tadi kita ada volume gas, okey, isi padu gas. Okey, isi padu gas, sentimeter padu. Okey, di sini kita ada masa. Okey, saat. So, katakanlah tindak balas tu, maksudnya di sini adalah, semakin panjang masa, kadar tindak balas dia semakin bertambahlah, isi padu gas semakin lama, semakin bertambah. Kemudian dia semakin lama semakin dia berkurang. Okey. Jadi kalau secara kasarnya cikgu boleh kira graf kita akan dapat graf dia, bentuk dia. Okey, bentuk graf yang kita akan dapati lebih kurang macam ni. So di sini kita tengok, okey, isi padu dah tidak bertambah. Okey, pada sini isi padu gas sudah tidak bertambah. So maksudnya kadar tindak balas tu dia selesai pada sinilah. Okey, di sini ni tiada lagi tindak balas berlakulah sebab dah selesai. So tindak balas dia berlaku daripada sini kosong sehingga sini. So kita boleh catatkan masa bila. Okey, sini masa. Okey, contoh katakanlah sini masa dia contoh saja 120 saat. Di sini contohnya katakanlah 40 sentimeter padu. Okey, jadi di sini kita boleh kiralah kadar tindak balas. So kadar tindak balas okey sama dengan isi padu per masa. So it mean 40 per 120. Okey, jadi jawapannya 1/3. Okey. 1/3 0.333. Unitnya adalah ini unit sentimeter padu. Ini saat per saat. Ini adalah tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas. Okey, ini jenis tindak balas yang pertama. So kita tengok pula yang kedua. Kadar pengiraan kadar tindak balas dalam masa tertentu. Dalam masa tertentu ni maksudnya dalam minit kedua, dalam minit ketiga dan sebagainya. Bagaimana formula dia? Kita tengok pada isi padu gas pada minit ketiga ditolak pada minit sebelumnya. Isi padu gas yang terhasil pada minit yang kita nak cari dan ditolak dengan isi padu minit sebelum. Dan masa untuk masa ni 60 saat lah. Sebab 60 saat bersama 1 minit lah. So kita tengok contoh. Katalah kita akan dapat graf yang sama macam tadi. Per saat. Di sini isi padu. Sentimeter padu. Okey. Okey, jadi katalah dia nak tengok pada minit ketiga. So minit ketiga berapa 6 kali 3 18 Okey, 18. Okey, 180. Minit kedua 120 kan. Contoh ni 120. Okey, contoh saja ni. So katakan sini cikgu dapat 30. Contoh saja sini cikgu dapat 40. Okey. Soalan dia nak kira kadar tindak balas dalam minit ketiga So minit ketiga kat sini. So kita cari perubahan sini dan perubahan sini. Ini kalau melalui graf Okey, ini melalui graf. So perubahan di sini adalah kadar tindak balas. Okey, sama dengan 40 tolak 30 isi padunya bahagi dengan 180 tolak 120. Means 10 per 60. Okey, sama dengan 0.166. Okey, 0.167 sentimeter padu per saat. Okey, kemudian kadar yang sekarang kadar tindak balas purata dalam 2 minit yang pertama. Okey, 2 minit pertama. 2 minit pertama ni maksudnya yang ini dia cara pengiraan dia lebih kurang sama dengan purata lah. Sama purata keseluruhan lah. Cuma yang ini bukan keseluruhan. Dia nak setakat 2 minit saja. Ataupun setakat 3 minit, setakat 4 minit dan sebagainya. Okey, jadi formula dia sama je. Okey. Jadi kita ambil contoh lagi.
Okey, daripada graf lah Okey, katakanlah daripada graf. Okey, ni graf yang sama Okey, katakanlah dia nak 2 minit pertama. So, bila 2 minit pertama kita ambil pada minit kedua lah. Ni minit kedua 120. Katakanlah dekat 120 ni bacaan dia 20. Okey. So, tindak balas dia maksudnya 20 120. Okey. 1/6 jugalah. Okey, 1/6. Okey, bersamaan dengan 0.167 tadi. Okey. Okey, ini mudah. Okey, kemudian kita tengok pula pada masa tertentu Okey, yang ini pada masa tertentu. Pada masa tertentu kita kena cari dia punya kecerunan graf. Okey. Kecerunan graf matematik pun kita dah belajar dia punya formula dy per dx. Okey. Sebenarnya beza dy dan juga beza dx. Contoh. Okey, contoh kat sini Okey, cikgu ada kat sini. Katakanlah ini kita punya graf tadi. Ini si padu. Sentimeter padu. Sini masa. Saat. Okey. So, kita dapat graf tadi sekali lagi. Okey, katakanlah di sini 2 minit ataupun 120 saat. Okey, katakanlah cikgu nak cari kadar tindak balas pada minit kedua. So, minit kedua sini guna pembaris Baris. So, cikgu akan dapat contoh saja contoh 30 So, cikgu kena buat tangent pembaris garis. So, dapat tangent ni kena betul-betul yang ni kamu kena tanya cikgu kamu macam mana nak dapat tangent. Kamu boleh carilah kecerunan graf tersebut yang pada garis yang berwarna biru tersebut sebagai contoh lah, katakanlah cikgu nak ambil titik sini satu. InsyaAllah titik sini satu dan titik di sini contoh saja contoh. So, cikgu carilah kecerunan bagi garis biru tu. Contoh katakanlah di sini 10. So, kadar tidak balas pada minit kedua sama dengan 30 tolak 10 bahagi dengan 120 tolak 0 20 per 120 0.167 padu per second. Okey. Cikgu sekian dulu setakat situ. Kita akan jumpa pada bahagian 2. Assalamualaikum. Adios.